Okay. Alright, class. Exponential formula form nombor berapa? F berapa? F berapa? Exponential. F F10, F10. Okay, apa formula dia? Integrate F prime X E F X dx equal to E F X plus C. Okay, dalam you nak menjawab integration bila you nampak soalan, you kena tengok dulu X kita ada berapa function. So kat sini you akan ada X dalam bentuk power of exponential, itu yang pertama. And then you akan ada another function of X beside. Tak kira lah dia depan ke ataupun belakang. So kalau dia match that position, possible dia adalah formula F10. Okey, so sekarang kita akan pergi kepada soalan. Contoh soalan macam mana sebenarnya you nak buat, sebab most of you memang bermasalah pada form. Kat situ you memang ada masalah. Dan benda tu akan keluar. Dia takkan tak keluar PSPM. Okey? So kita tengok, let's look at example. Okay, for example, I give you question. You ada 6x E x square dx. Okay, tengok dulu you punya x. Dekat power 1, dekat sebelah 1. Okay, so dia mungkin adalah formula 10. Jadi bila you kata mungkin formula 10, apa yang you kena buat dulu? Okay, you kena check dulu fx dia. Okay, fx dekat mana? Zeti, fx dekat mana? Boleh nampak ke Syahrin? Boleh nampak ke tu duduk situ tu? Boleh? Kalau nak pindah meja, angkat meja. Okay, fx yang mana satu? Zeti yang mana satu fx kita? X kuasa 2. Kenapa? Sebab fx awak adalah position power apa? Kita tahu juga. Power of exponential. So fx adalah x square. Okay. Ada kita kira f prime x. Kita kena kira daripada f power kita. So bila you kira, ini adalah step pertama, you dapat 2x. Okay, ini adalah step yang pertama. Okay, dia akan cari dia punya f prime x. Soalan saya sama tak dengan soalan yang diberi? Tak. You punya aim awak mesti nak bagi dia sama dengan soalan. Sebab soalan yang bagi, bukan kita yang tukar soalan tu jadi soalan kita. Tak boleh. Okay, kita kena samakan dia dengan soalan asal. Okay, 2x nak samakan dengan 6x. Buat apa? Darab 3. So kalau darab 3, sini pun darab 3. Okay, so dia akan jadi apa? 3 f prime x, which is 3 multiply with 2x, baru you dapat apa? 6x. So ini adalah yang step kedua. Maksudnya you kena make sure apa yang kita kira bagi sama dengan soalan asal. Okay, so bila sama, bila you dah sama, baru kita masukkan kepada soalan. Baru kita pergi kepada step yang ketiga. Najmi tak nampak boleh berdiri? Okay? Boleh tak? Okay. So, 6x kita dah carilah. Apa itu 6x? You punya integrate. Apa dia? 3 darab 2x. Tak payah buat dia jadi 6x. Sekarang ni bukan kita nak kira dia. Kita nak tukar bentuk. Sebab tu formula kita form. Nama dia formula of form. Okay? So, E x square dx. Okay, kalau you nampak kat sini, E dengan dia punya power kita tak akan ubah. Kita hanya ubah f prime x. Okay, so next adalah, okay kelas, next adalah 3 2x adalah bersamaan dengan 3 f prime x E f x dx. Betul? Okay, ini apa dia ni? Sorry. Ni apa ni? F10. Okay, then automatic you boleh terus buat 3 E f x
plus C. Okay. So step yang pertama apa dia? Bagi faham dulu. Okay, bentuk dia. Ada dua function X. Satu dekat power, satu dekat depan. Maka dia mungkin formula 10. So apa yang you akan buat? Bukan sambung kat bawah dia. Tengok cara penulisan saya. Saya akan buat di sebelah kanan. Saya akan buat satu garis. Saya akan buat keluarkan fx dulu. Dan saya akan buat apa? F prime X. Cari dulu F prime X sama dengan 2X. Dan you kena ingat yang ni. Sebab kalau you tak ingat benda ni, ini yang masalah awak. Awak tak faham kat situ. Awak tak boleh buat sampai takkan boleh selesai. So kita buat yang ni. Okey, kita dapat 2X. Kita kena matching dengan soalan. Kita mix and match dengan soalan. Okey, 2X. Apa yang kita kena buat nak bagi sama dengan 6X? Darab 3. Okey, maka step yang kedua adalah darab 3. Okey, so darab 3. So settle dekat tepi. Baru kita usik daripada soalan. Can you see my way of writing? Okey, pelajar dia suka tahu, dia sambung dekat bawah. Dia sambung kat situ, lepas tu dia celaru dah dia punya integrate. Memang kita potong markah. Sebab math is about process. It's not about final answer. Okay. Okay, step ketiga. You masukkan apa yang saya tak ubah. Masih lagi nilai sama dengan soalan asal. Kalau you ubah soalan tu maksudnya baik you jangan jawab soalan. You buat soalan. So mesti jangan ubah soalan asal. Kita hanya ubah bentuk. Najmi, mata kat sini Najmi. Dengan termenung belah kiri tu. Okay. So step keempat. Keluarkanlah constant yang ada. Lepas tu you susun. Tak ada masalah you nak buat macam ni. Tak ada masalah. Okay. Janji. Jangan biar jawapan awak dalam bentuk fx sahaja. Mesti tukar kepada. Macam saya buat ni salah lah. Jawapan akhir dia adalah. Mesti tukar. At the end, you mesti tukar, guna formula dan last kali tukar dia punya jawapan akhir. Okay? Boleh? Question? Welcome Alia, good morning. Okay, ini adalah untuk. Okay, sekarang ni bila you nampak soalan kita akan tengok X. Ada berapa X? Ada 2. E dekat power, lepas tu dekat sebelah dia. So mungkin dalam fikiran mungkin F10. So apa kita kena buat? Kita kena buat kat belah kanan dulu. So ambil apa? Nak buat belah kanan pun awak kena tahu ambil apa? Ambil power. Sebab power adalah kita punya Fx. 1 minus 4x cube. Okay. Boleh nampak kat belakang? Okay. So cari dia punya F prime X. Apa dia F prime X kelas? Negatif 12x square. Apa matlamat kita? Soalan. Okay. Soalan kita adalah x square. So you nak samakan dengan x square. Kita kena buat apa kalau nak samakan dengan x square? Darab dengan negatif 1/12. Boleh tak? Nampak tak? Dapat kelas? Okey, darab negatif 1/12. So kita akan alter kat sini. Negatif 1/12 f prime x. Negatif 1/12. Okey. F prime x sama dengan this one. Dapat tak? Dapat x square. Okey. Ini step pertama kita tadi. You keluarkan fx, you cari f prime x. And then you matchingkan dengan soalan, nilai soalan. Okey? Tapi kita masih kena guna apa yang kita calculate. Itu yang kita nak match dengan kita punya soalan. Alright, class? Okey, so next adalah kita masukkan dekat kita punya soalan. Okey? X square tadi saya takkan guna x square sebab kalau you masih maintain sebagai x square, you tak akan boleh guna form. So kita akan guna apa yang kita cari tadi. Apa yang kita dah alter. Okey? You dapat tadi negatif 12x square. Okey Alia?
You punya soalan adalah X square. So you nak matching dia, you mesti darab dengan negatif 1/12. So negatif 1/12. Maka kita akan guna dekat sini. Negatif 1/12. Integrate. Negatif 12 X square. E akan kekal maintain. You hanya akan usik function yang beside tadi. Sebelah. Okey, function yang sebelah tu kadang-kadang dia boleh letak depan, kadang-kadang dia boleh letak belakang. Katakan dia nak letak belakang. Dia akan buat macam ni. 1 minus 4x cube x square. Masih lagi soalan yang sama. So you jangan bila nampak alamak. Nervous, blur, blank. Habis. 10 soalan yang lain tak boleh jawab. Tak boleh. Okey. So masih soalan yang sama. Kalau you nampak macam ni, ubah sahaja dia pergi depan. Alright. Okay, so kita sambung this question. Alright. So, negatif 1/12, negatif 12x square. Okay, cuba tengok. Negatif 12x square ni apa sebenarnya? F prime. Sebab tu kita nak tukar dia. Ini apa? Fx. So, negatif 1/12 F prime x E Fx dx. Okey, baru you boleh guna apa kat sini? F10. Okey. So dia adalah negatif 1/12 E 1 minus 4x cube plus C. So benda tu dah jadi senang. Okey, dah jadi senang. Step yang kedua, ini step yang ketiga. Masukkan apa yang you alter tadi kepada soalan. Step yang keempat, try bentukkan formula. Ada yang kelima, guna formula, terus tukar. Jangan lupa yang ini kena tukar function asal. Kena nampak? Okay, so far you have questions? So itulah idea untuk form. Okay? Okey, constant tu kalau kita tengok tadi, dia boleh jadi dalam bentuk pecahan ataupun nombor biasa. Macam tadi 3. Sebab kita kena darab 3. Yang ini kenapa? Negatif 1/12. Sebab kita kena darab dengan negatif 1/12. Okey, tak semestinya dia mesti pecahan. Okey, dia boleh dua-dua. Bergantung apa nilai yang you jumpa. Okey Arif, apa yang Arif faham dengan formula 4 ni? Dia punya? Okey, function asal kita mesti ada power. Okey, you have one function of x. Fx ini adalah one function of x. Okey? Apa-apalah yang penting ada x dalam tu, dia ada power. Lepas tu dia ada satu lagi function beside. Mereka akan guna perkataan beside. Dia tak sebenarnya kat depan. Dia boleh duduk belakang. Satu ada power, satu tak ada power. Tapi dia duduk belakang. Depan ataupun belakang. Okey, apa jadi pada formula ni? Just ambil Fx asal. You ambil power tu. You tambah 1 bahagi dengan new power. Plus C. Itu saja. Okey. For your information. Formula form adalah sebenarnya shortcut kepada you nak jawab soalan tu. Kalau kita tak ada formula form, you akan pakai substitution. Step substitution will be longer. Okay? That's why we have form. Okay, let's look example for this one. Okay. What do we have here? Okay. Sekejap kita tengok soalan saya. Okay, you have integrate 8x 7 minus 2x square cube dx. Okay, pelajar bila tengok soalan ni dia dah celaru dah. Sebab apa? Sebab dia rasa banyak sangat x, betul? Okay, you tengok dulu x ada kat mana. This one and this one. Okay. Apa dia punya highlight? Yang ini ada
kuasa. So apa yang kita akan buat? Oh, mungkin dia adalah F4. Okay, you nak mungkin macam tu maksudnya you kena ingat tau formula. Kalau you tak ingat, dia tak boleh nak mungkin dah. Tak ada kemungkinan dah kat situ. Tapi F4, F7 dengan F10 akan diberi semasa exam. Yang lain kita tak bagi. Yang tu diberi. Okay. Tapi diberi, you akan mengambil masa lah untuk ballot soalan dan sebagainya. So, kena cekap dekat situ. So, sekarang ni kita nak check adakah dia adalah F4. So, apa kita akan buat dulu? F4 ke? Apa dia? Buat apa? Fx. Keluarkan Fx. Okay, Fx apa dia kelas? Yes, dia yang berada dalam bracket 7 minus 2x square. So, kita kira. Step yang pertama adalah you cari f prime x. Masih step yang sama. Dapat apa? Negatif 4x. Ni jangan nak confuse pula. Kita differentiate kan. Bawa power pergi depan. Power tolak 1. Negatif 4x. Kita punya aim apa? Aim kita, Alia, kita akan intai kita punya soalan. Soalan you bagi apa? 8x. So you nak aim bagi negatif 4x tu kena jadi juga 8x. So buat apa? You akan darab dia dengan negatif 2. Sekejap lagi tak nampak. Darab dengan negatif 2. Negatif 2 darab dengan negatif 2. Barulah dapat 8x. So, darablah. Buat step darab dekat situ. Negatif 2 f prime x equal to negatif 2 multiply with 4x. So, dapatlah 8x. Okey, step yang ketiga. Baru patah balik kepada soalan. Baru sambung daripada you punya soalan. Okey? 8x tadi kita akan tukar kepada negatif 2, negatif 4x. Okay. 7 minus 2x square cube dx. Jangan tinggal integrate dengan d selagi you belum selesai integrate. Okay. Once you tinggal, cannot not. Dia bukan ketatnya dia punya peraturan. Bukan Itu memang konsep. Sebab tu saya explain daripada awak. From the beginning we learn about integration. Benda dah highlight benda tu tak berhenti-henti. Okay. You yang kena grab benda tu. Okay. So kita sambung kat sini. Keluarkan kita punya constant dulu. Okay. Keluarkan kita punya constant kat sini. Negatif 2, negatif 4x, 7 minus 2x square kuasa 3 dx. Okey, kenapa madam keluarkan? Sebab negatif 4x ni apa? F prime x. Yang ni apa? Sx power 3. Nampak tak sama dengan formula? Sebab tu saya keluarkan negatif 2. Saya tak bukan kita nak keluarkan saja tak. Kita tengok sesuai tak dengan kita punya formula. So ini adalah fx, ini adalah f prime x. So automatic you boleh terus guna formula. Ambil mana? 7 minus 2x cube power of 4 over 4 plus c. Okay, 4 dengan 4 boleh selesai. Jadi negatif 1 over 2 power of 4 plus C. Okay, so itu cara dia. Yang penting you kena tahu step 1, step 2, step 3, step 4. Okay, susun mengikut formula. Step yang kelima, keluarkan nilai. Okay, daripada formula dan simplify. Najmi boleh nampak? Boleh kelas? Ada beza tak dengan exponential tadi? Ada? Step dia sama tak? Sama saja. Okey. Ini adalah untuk you punya. Bila you tengok soalan ni, apa langkah pertama yang you nampak? Habis. Dalam hati habis masa exam. Bila tengok soalan ni masa exam, mampuslah aku. Lepas tu tambah-tambah medium pula jaga awak masa exam tu.
Allah. Ha, nampak? Ah? Okay, so you nampak ada dua function of x. Satu di atas, satu di bawah. Okay, cuba tengok formula ln. You ada formula sekarang ni. Formula ln boleh tak? Sebab dia pecahan kan? Formula ln kan pecahan. Boleh tak guna ln? Tak boleh. Kenapa? Sebab ln hanyalah melibatkan constant dan linear. Putar belik Okay. Boy. Okay. So sekarang you kena adjust dulu soalan tu. Kita akan buat apa kelas? Jadikan power tu jadi 6x tolak 3 per 3x square minus 3x plus 7 power of 1 over 2 dx. Okay. Tapi kita tak ada lagi formula dekat bawah. Integrate kita akan bawa dia naik Okay. Bawa dia naik atas jadi apa kelas? Boleh nampak? Nampak. Okay. Baru cantik sikit. Okay. Dan you nampak ada function x di depan, ada function x dalam power. Oh, mungkin. Mungkin apa? Mungkin. Okay. Maybe. Alright. So, apa yang you akan buat? Keluarkan fx. Fx dekat mana? Alia boleh follow Alia? Zeti? Adila? Syari? Yang lain boleh? Okay. So keluarkan fx. Step yang sama. Saya tak ubah pun. Step yang pertama apa dia? Differentiate. Cari f prime. Okay. Cari f prime. Dapat apa? 6x tolak 3. Okay. Sama tak dengan aim awak? Cantik. So tak payah buat apa-apa. Okay. Step yang kedua. Tak payah buat apa-apa. Tak payah. Sebab apa? Sebab sama. Okey, step yang ketiga. Baru kita pergi kepada soalan. Cantiklah. Tak payah buat apa-apa. So maksudnya ini apa? F prime x. Fx power of n. Okey, terus pakai formula. Formula n tambah 1. N tambah 1 per. Ayah terus buat. Negatif 1 per 2 tambah 1. Dapat apa? Per 1 per 2. So salin sahaja. Bila macam ni tadi Noaim ada tanya. Boleh ke kita letak pecahan dekat denominator? Mungkin boleh? Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Bahagi-bahagi dalam matematik ianya belum solving. Belum. You masih tak selesai. Okay? So dia adalah kau ada yang lupa. Dia adalah bahagi 1 per 2. Selesaikan dia darab 2 per 1. Okay? So jawapan kita adalah 3x square. Nak buat square root pun boleh. Nak maintain sebagai 1 per 2 pun boleh. So step ketiga masukkan, step keempat masukkan formula. Step ketiga you susun. Okay, susun ikut formula, guna formula dan jawapan akhir. Jangan lupa. Okay. So ini adalah formula power. Tadi kita dah tengok exponential, kita dah tengok power. So last one will be. Okay. So dia akan jadi, bila you dah keluarkan negatif 1 dekat depan. So ini adalah you punya f prime, ini adalah you punya fx. Automatik kita boleh guna terus kita punya formula ln. So dia akan jadi apa? Negatif 1 ln 1 minus x minus 2x square tambah c. Okey. Selesaikan negatif 1 yang akan jadi negatif
ln. Jangan biarkan negatif 1 You akan jadi negatif ln. And dapat as your final answer. So, berapa step? Masih sama. 1, 2, 3, 4, 5. Itu sahaja yang diperlukan untuk buat form. Ini adalah shortcut. Kalau you tak nak pakai ni, silakan pakai substitution. Okay. Tapi kalau dalam PSPM nanti, dia kata by using substitution method, mesti guna substitution. Okay, jangan kona guna form. You boleh guna form untuk check jawapan akhir. Sama ataupun tidak, boleh. Tapi solution tak boleh ada. What time is it, class? Pukul berapa dah? 11 dah? Siapa kata pukul 11 tu? Zarif? Last example. Okay? We will last lah. So yang lain sila belajar sendiri. Good luck. Okay, kita tengok kat atas ada function of x. Dekat bawah pun ada function of x dalam bentuk fraction. Okay, tiba-tiba awak nampak power 2. Oh, formula power tak? Adakah dia formula 4? Sini angguk. Okay, sini formula 4 tak? Kan ada power of 2 tu. Formula 4 ke? Kenapa bukan? Sebab apa? F4 adalah bracket power. Sini dia angguk je. Dia tak tahu pun bila tanya apa tadi. Dia angguk je. Okay. F4. So bukan. Dia adalah F7. Okay. So kita nak check betul tak F7. Maka kita akan ambil Fx. Fx kat mana? Okay. Step yang pertama. Differentiate. Very good. Dapat apa? 6. Saya nak 6x ke? Tak. Saya nak jadikan dia sebagai x. You punya aim daripada soalan. You punya aim adalah daripada soalan. Okey. 6x, kita nak dapat x. Of course, kita akan darab 1/6. Darab 1/6 kiri dengan kanan. Okey, step yang kedua. Cantikkan dia. 1/6. 1/6. F prime x. 6x. So, baru sama dengan soalan asal. Okey? Bila sama dengan soalan asal, baru kita pergi kepada soalan. Awak jangan kalut dulu nak terus jawab soalan. You settle dekat sebelah dulu. Okey. Madam, saya buat ni Fx dengan F prime tapi saya tak letak dalam solution. Tak ada markah. Okey, madam, saya buat tapi saya tak letak. Tak boleh. Benda ni kena tunjuk. Dekat tepi ni, bukan bermakna kertas saya suruh awak buat dekat kertas soalan, kertas contoh masa exam nanti. You buat dalam answer sheet. Bagi pemeriksa tu nampak. Zarif, kenapa Zarif? Okey. So, okey, X tadi you akan tukar kepada apa yang you cari. Apa yang you cari tadi? 1/6. 6x per 3x square tambah 5 dx. Okey. Sekarang ni kita nak tahu mana satu madam constant yang kita kena keluarkan. You kena check dulu. You kena tengok. Ini adalah F prime. Okey. Ini adalah Fx. So keluarkan 1/6 yang tiada kaitan dengan you punya formula. Okey. So ini adalah step 4. Keluarkan constant jika ada. Dan yang kelima terus guna formula. Apa formula dia? Ln denominator plus C. Dia tak ada Dia tak ada nak kena power tambah bahagi, tak ada. Bahagi dalam sebutan ln macam formula nombor 6, tak ada Formula nombor 5, formula nombor 6, bukan. Okey, dia adalah shortcut dekat situ. Okey, kita dah tengok satu persatu setiap form. 3 form, step yang sama, cara yang sama, cuma formula sahaja yang berbeza.
dan kedudukan untuk fx dengan f prime x yang berbeza. So you kena tahu fx dekat mana, f prime dekat mana untuk formula nombor 4, 7 dan 10. Benda tu yang you kena pegang dulu. Dan make sure sebelum you masuk exam nanti, you kena tengok dulu benda tu. Ingat balik, what is the position of function. Alright class? Any question? Handout integration. Saya ada letak dekat depan sekali, dia ada tajuk substitution, limit in U dan limit in X. Okey, biasanya kita akan pakai substitution kalau soalan minta substitution. Tetapi kalau you rasa bila you tengok soalan, you memang tak ada idea form, you tak dapat form, you boleh guna substitution. Boleh, tak ada masalah. Okey, cuma dekat sini saya nak buat sedikit pembetulan. Okey, ambil pen merah. Pembetulan dia adalah you akan first, bila you tengok soalan substitution, you akan let U dulu. Okey, you pilih U. Okey, settle. Itu step yang pertama. And then yang kedua, you akan cari du per dx. Okey, Tan dengan Honzil kena dengar sebab pembetulan ni. Okey, Okey, du per dx. Yang you tidak boleh tulis dekat skrip jawapan adalah dx sebagai perkara rumus. Okey. So kat sini kita tengok soalan dia. Kita tengok soalan dia adalah kosong. Boleh nampak tak kat depan kelas? 1 plus 2x square dx. Okey. So you nak pakai substitution. Maka you akan ambil u sama dengan 1 plus 2x square. Betul? Okey, saya buat kat tepi ya. Sama macam form. Alright. So you akan buat du. dx dapat apa? 4x. Okey. Yang step ni tak boleh buat. Tak perlu buat dx sebagai perkara rumus. Tapi you akan terus ganti dekat you punya soalan. Okey. Yang ni tak payah buat. So potong. Betul kan? Jangan buat yang tu. Okey. So sekarang ni kita akan tukar kita punya function. Okey. Dia ada masalah sikit kat sini. Okey, dia ada masalah sikit kelas. Sebab kita tak boleh nak tulis function x dalam u. Nampak? Kalau you ganti kat sini, you akan tulis apa? Ada x kan? Du you akan dx ni you akan ganti dengan du per 4x. Betul tak? Betul tak kelas? Betul. Okey. Tapi isu dia tak boleh. Dalam konsep kita baru betul balik sebab kita takut pemangkahan. So kita dah bincang, baru je kita bincang tadi. Kita tak nak you hilang markah. Kalau you buat x dalam u, possible untuk hilang markah adalah 2. Sebab cannot, konsep salah. Bila konsep salah, jawapan automatik salah walaupun jawapan awak betul. Okay? So you jangan buat dekat kertas jawapan. You buat dekat kertas conteng ataupun kertas soalan. Okay, you buat kat kertas soalan, kertas conteng. Okay, tak apa. Yang ni you boleh buat. dx sama dengan apa? Du per 4x. Okay, lepas tu you buat apa? Ganti x, u, du per 4x. You potong. So, you dapat apa? 1 per 4. 1 per u du. Kat sini tak apa. Okay. Tapi di sini kita hanya nak apa? Kita nak terus u buat 1 per 4, 1 per u du. Maksudnya apa? Kita tak nak sekali-kali ada another function dalam function u. Itu maksud dia untuk substitution. Awak tak payah ubah cara pemahaman awak. Tidak. Cuma kena tahu, jangan tulis dekat kertas jawapan. Once pemeriksa nampak yang ini. Yang ni masalah. Ini masalah. Terus cannot journal. So take note. Catatlah apa-apa yang patut. Okay, jangan tulis kat kertas jawapan. Ini alert bahagian ni. So dekat sini line yang bermasalah adalah dekat sini dx sama dengan du per 4x pangkah. Jangan buat dekat kertas jawapan. Dan di sini x per 4x pun kita tak boleh tulis. Kita tak boleh ada orang asing dalam rumah kita. Itu maksud dia. Okey? Jadi dah salah dah. Salah dari sisi agama. Okay? Alright. So, you kira dekat tempat lain. Kira kat kertas soalan. Okay? Kena ingat.
Konsep kita tak nak ada orang asing kat tempat kita. Itu je. Okay, so yang lain sama sahaja. Okay. Cumanya okay, kena tahu macam mana you punya way of writing of your limit. Okay. Dekat handout yang saya bagi dekat awak ni, saya tunjuk dua contoh. Sama ada you nak limit in you. Okay. Apa maksud limit in you? Apa maksud limit in you? Okay. Saya akan terus shortcut kepada kita punya. Tadi soalan kita 02. 02x per 1 plus 2x square dx. Okay, you guna substitution sebab soalan minta substitution. You akan dapat dia sebagai 1 per u du. 1 per 4. Okay, you dapat sampai situ kan? Okay, ada dua cara. Kalau you guna limit dalam u, you kena cari limit dalam u. Pelajar yang tulis 02 cannot. Bila cannot, J not. Formula dia. Once you dah kaedah salah, jawapan awak kita tak boleh terima. Kaedah salah. Kenapa? Sebab apa? Kenapa kita tak boleh terima? Sebab you tulis function u. Tapi limit dalam apa? Limit awak dalam apa ni? X. So dia tak boleh. Konsep dia sama. Rumah lain-lain. Orang lain-lain tak boleh duduk sekali. Okay? Haram. Okay? So apa yang kena buat? Dia ada dua pilihan. Okay? Pilihan yang pertama. Pilihan yang pertama adalah you cari limit dalam u. So apa you akan buat adalah you akan cari apabila x sama dengan 2, u sama dengan berapa? Apabila x sama 0, u sama dengan berapa? Mana nak dapat? Tadi you let u sama dengan 1 tambah 2x square. Betul? Okay, so kita cari je lah nilai u. Tak ada masalah. 1 tambah 2 darab 2 kuasa 2 dapat apa? 9. 0 dapat apa? Dapat apa? X kosong. 1. So maksudnya dekat sini yang betul you kena buat apa? 1 per 4 daripada 0 ganti dengan 1. 2 ganti dengan 9. Itu saja. Okay. So kat sini you akan integrate 1 per 4. 1 per u. U adalah linear. Tengok sini kelas. U adalah linear. Atas adalah constant. Formula nombor berapa? Dia ni main sebut kena dengan medan dekat dia ni. Berapa? Formula 6. Formula pun tak tahu lagi ya Amirul? Tahu. Okay, ln u. 1/9. And then dia akan jadi apa? 1 per 4 ln 9 tolak ln 1. So you dapat perpuluhan. Okay, ini adalah pilihan yang pertama. Okay. Okay, pilihan yang kedua. You tak nak. Okay, saya tak nak cari apa-apa nilai. Saya masih nak guna X. Boleh. Okay. Macam mana cara dia? Amirul. Tak ada. Panggil je. Okay, ini awak punya soalan. Lepas tu you kira. Kena ingat kat sini. Jangan bagi ada X kat sini. Okay. 1 per u du. Kalau you nak kira juga. Macam yang Meda ajar itu. Meda kata apa? Dx sebagai perkara rumus. Sebab kita nak ganti dalam function kan. Benda tu betul. Tapi penulisan kita tak boleh terima. Dari segi konsep. Benda tu mudah untuk awak faham. Tapi dari segi penulisan tak boleh. Alright. Nampak WhatsApp. Maksudnya kerja masuk. Okay. So sekarang ni awak tak nak cari limit. Awak tak nak cari limit dalam u macam ni. You tak nak buat yang ni. Okay. You tak nak buat. So apa yang you akan buat adalah. Awak integrate je macam biasa. Okay. You akan integrate. You dah buat apa? Ln u. Okay. Jangan tulis apa-apa pada limit. Sebab apa? Kalau you tulis 02. You akan dapat K0. J0. Okay. So. Kita dah integrate. Jadi you akan tukar function u tadi kepada x. 1 tambah 2x square
Dan baru boleh tulis limit 0, 2. Okey. So dia akan jadi masukkan nilai yang ini kita macam biasa je. Kita akan dapat masuk nilai akan dapat nilai yang sama. Okey, 0.549. So highlight dia kat sini. Jangan tulis limit. Okey. So kat sini tukar pada X. Okay, you change to X and use limit X. So ini yang you kena ambil tahu dalam substitution. More kepada cara penulisan. Okey, kena tahu cara penulisan. Kalau tak lagi markah hilang. Ada soalan? Faham? Okey, sekarang pada handout awak tolong catat apa yang patut, Fatihah. Kena catat lah. Lagi exam lagi dia tak apply lah. Catat dekat you punya kertas. Buat take note apa yang you kena buat, pangkah apa yang patut. Kena buat kat mana semua tu yang saya dah explain. Ada soalan tak berkenaan dengan substitution class? Is it hard substitution? Susah ke?